Buktikan setiap identiti. Jadi kita nak buktikan kiri sama dengan kanan atau kanan sama dengan kiri, okey, dengan menggunakan identiti. Jadi kadang-kadang kita start dengan kiri, kadang-kadang kita start dengan kanan. Ikutlah kepada experience sebenarnya. Kalau kebiasaannya daripada yang kompleks, kita jadikannya simple. So dalam soalan ini kita ganti sin square. Jadi bila kita lihat pada sini sin square, sin square ni apa sebenarnya? Sin square ni sebenarnya ialah 1 tolak cos square. Okey, 1 tolak cos square. Jadi kita pun gantilah 1 tolak cos square. Kenapa kita nak ganti 1 tolak cos square? Sebab kita nak menukar sebutan sin ni menjadi sebutan cos. Okey, nak tukarkan yang ini jadi cos. Baru kita dapat seperti yang di sebelah kanan. Jadi sini kita ganti dengan 1 tolak cos. Lepas ganti 1 tolak cos, kita kembangkan. Okey, kita kembangkan. So, kembangkan dapat ni. So, yang ni nombor dengan nombor boleh diselesaikanlah di mana 3 tolak 2 dapat 1. Yang belakang ni memang salin je lah. Okey, dah sama. Maka dah dibuktikan. Dah terbukti. Okey, yang ni pula. Kita start dari sebelah sini. Kita start dari sebelah sini. Kalau kita tengok pada nombor ini sebenarnya nombor perfect square ni. Di mana kita boleh jadikannya sebagai suatu yang ini satu square. Yang ni ialah sin square. Okay, so kita boleh faktorkan dia sebenarnya. So kiri ialah 1, 1. Kanan ialah sin square A. Sin square A. So dia mesti 1 plus 1 minus sebab dia tinggal 2 sebutan sahaja. Jadi kita faktorkannya. Okey, jom faktorkannya. So kita dapat 1 tambah sin square, kemudian 1 tolak sin square. Okey, kemudian ini ialah cos kuasa 4. Okay. Dan kita tengok kepada identiti kita tak tengok kepada identiti. Kita dalam sin cos ni kita nak tukar kepada tangent. Kita nak tukar kepada tangent. Jadi mengikut sini nampak ni. 1 tolak sin sebenarnya cos ni. Okey, 1 tolak sin sebenarnya cos ni. Okey, jadi kita tukar. Okey, yang ni kita salin, yang ini kita jadi cos. Okey, so sini kita tinggal cos square A kuasa 2. Okey, cos square A kuasa 2. So kenapa cos square A kuasa 2 di situ? Sebab kita nak simplify. Okey, sekali lagi cos square A ni maksudnya cos A darab cos A. Okey, yang ni ialah cos A darab cos A darab cos A darab cos A. Itu yang jadi cos kuasa 4. Okay, jadi di situ kita boleh simplify lah kan. Sini ni 1 atas 1 bawah. 1 atas 1 bawah. So ni dah tak ada dah. Okay, so apa yang tinggal di situ ialah 1 tambah sin square lah. Okay, penyebutnya tinggal cos square. Okay, dah lebih kurang lah tu. Okay, so kita nak jadikan dia dalam sebutan 1 tambah 2 tangent ni kan. Jadi apa yang kita boleh buat seterusnya, kita tukar. 1 per cos adalah secant. Okay, kemudian sin per cos adalah tangent. Okay, kenapa kita buat macam tu? Kita kan nak bahagikan dia kan. Kita nak pecahkan dia jadi 2 sebutan. Sebab sini pun 2 sebutan juga. Okay, jadi secant ialah apa? Secant ialah 1 tambatan. Okay, secant ialah 1 tambatan. So, saya kena ubahlah secant ni. Saya kena ubah secant ni. Saya kena ganti secant ni menjadi 1 tambatan. Okay, masuk 1 tambatan. So, sini 1 tan lagi. So, ada 2 tangent kan? 2 tangent kan? Jadi, 1 tambah 2 tangent square A. Secant A darab cosec A. Tolak tangent A, kita nak buktikan sama dengan cot A di situ. Jadi, secant A cosec A tolak tangent A, kita nak permudahkan. Okay, secant A darab cosec A tolak tangent A ni, kita boleh permudahkan menjadi 1 per cos A sin A. Okay.
Second ialah 1 per cos. Cosec ialah 1 per sin. Okay. So, saya kena wujudkan yang ini. Kemudian, tangent ialah sin per cos. Okay. Tangent ialah sin per cos. Jadi, kemudiannya apa yang kita buat? Kita samakan kita punya penyebut. Kita samakan penyebut. Di mana sini kita darab sin A. Sin A. Okay, supaya penyebut dia sama di situ. Jadi kita darab atas ni kita dapat satu tolak lah kan. Okay, satu tolak sin square. So bawah ni ialah sin A darab cos A. Okay, satu tolak sin pula kita tengok sini. Satu tolak sin adalah cos. Okay, so dia jadi cos. Lepas tu kita simplify lah kan. Kita simplify, kita sini ada cos ni ada 2 kan. So boleh buang 1. Maka tinggal apa? Tinggal cos bahagi sin. Okay, cos bahagi sin. So cos bahagi sin adalah cot. Untuk sini pula kita start dengan belah kanan. So 1 tolak tangent square. Okay, 1 tolak tangent square bahagi 1 tambah tangent square. Jadi yang ini kita tukarkan sin per cos. Tengok soalannya nanti dia akan jadi sin per cos. Jadi kita tukarkan tangent tu kepada sin per cos. So yang ini adalah satu tambatan adalah sec. Okey, satu tambatan adalah sec. So kita permudahkan yang ini akan jadi 1 per 1 kan. Okey, jadi kita nak jadikan dia satu pecahan, kita kena darab cos square A atas dan bawah. Okey, cos square A atas dan bawah. Jadi kita akan dapat sini cos square A tolak sin square A kan. Lepas tu bahagi cos square ni. Okey, bahagi cos square. So bahagi second maksudnya darab cos per 1. Okey, darab cos per 1. Sebab apa? Second ialah 1 per cos kan. Okey, second ialah 1 per cos. Lepas tu di sini kita dah boleh simplify lah yang ini Kita dah boleh simplify. Maka apa yang tinggal ialah cos square A tolak sin square A. Okay, kita nak tunjukkan cot square theta tolak tangent square theta adalah cosec tolak sec. Jadi kita tukar dahulu cot adalah cos per sin. Kemudian tangent adalah sin per cos. Dan kita dapat 2 sebutan di situ. Tambah pecahan. Jadi kita kena darab sin square. Sini kita darab cos square. Okay, maka kita combinekan pecahan tersebut. So yang ini akan jadi cos kuasa 4. Sini jadi sin kuasa 4. Sini ialah sin square darab cos square. Okay, kemudian yang bahagian pengangka ni boleh difakturkan. Okay, difakturkan menjadi cos kuasa 2 tolak sin kuasa 2. Kemudian cos kuasa 2 tambah sin kuasa 2. Okay, 1 plus 1 minus square rootkan dia. So bahagi dengan ni. Okay, kemudiannya yang ni cos square tambah sin square ni adalah 1. Dah tulis pun situ. Okey, ini adalah 1. So tinggal yang belakang ni sahaja. Okey, yang belakang ni sahaja. So bahagi dengan ni. So sekali lagi yang ini. Okey, sekali yang ini yang ni boleh dipecahkan menjadi 2 pecahan ni kan. Okey, so 1 tu dah tak payah tengok lah kan. 1 tu dah tak payah tengok. So yang ini boleh dijadikan 2 pecahan. Ini penyebut dia. So kita ada cos square bahagi yang ini. Okey, kemudian belah kanan sin square bahagi yang bawah ni. Jadi sekarang kita simplify lah kan. So di bahagian kiri cos dengan cos boleh simplify tinggal 1 per sin kan. Okey, 1 per sin adalah cosec. Okey, 1 per sin adalah cosec. So sini pun kita simplify, kita dapat 1 per cos itu adalah sec. Okey. 1 tolak 2 sin square. Okey, 1 tolak 2 sin square. Jadi kita akan jadikannya kepada sin square. Kemudian tambah cos square. Kemudian tolak 2 sin square. Okey, mana datangnya semua-semua ini? 1 ni ialah sin square tambah cos square.
Okey, satu ni ialah sin square tambah cos square. Sebab kita tak nak sebutan yang ada nombor ni. Sebab akhirnya nanti nombornya tak ada. Jadi kita kena hapuskan nombor ni dahulu. Iaitu gantikan sin square tambah cos square dengan satu ni. Okey, jadi kita dapat yang ni. So penyebutnya masih remain sama lagi. Jadi di sini sin dengan sin kita permudahkan dahulu. So tinggal cos square tolak sin square. Okey, kita tinggal cos square tolak sin square. So, bila cos square tolak sin square bahagi ni, yang ni remain sama Okey, so yang ini kita boleh faktorkan Faktorkan sebab dia square-square kan. Jadi, satu plus, satu minus. Alright. So, kemudiannya di sini dah ada yang sama. Nampak ni sama. Jadi, kita dah boleh faktorkan yang sama ni. Kita boleh simplify. Okey, kita boleh simplify, kita boleh bahagi. Maka tinggallah cos tambah sin.